Baik, dalam segmen ini kita ingin pula bercakap tentang soal integriti kerana mengikut tinjauan ataupun kajian yang digerakkan oleh rakan strategik kami, rakyat mahukan isu kos sara hidup dipulihkan, ekonomi diperkukuhkan dan isu rasuah dihapuskan demi mencapai kestabilan politik. Namun jika kita lihat ke semua isu yang disebutkan oleh rakyat, sebenarnya ia ada berkait rapat dengan juga masalah rasuah. Dan sekarang ni kalau kita lihat di media sosial khususnya, rakyat sering bercakap tentang pengisytiharan harta. Macam-macam isu dibangkitkan, ada gesaan supaya ahli politik yang belum isytihar harta agar segera deklarkan harta mereka. Dan bagi calon yang sudah isytihar harta mereka ni pula, isu dia bila melihat aset yang dirasakan kurang logik ataupun terlampau ialah banyak, mungkin dikatakan macam mana boleh sampai juta-jutaan ringgit serta macam-macam lagi dakwaan. Dan untuk petang ini kita ingin memahami dengan jelas kenapa agaknya inisiatif isytihar harta ini begitu penting dalam kita memastikan politik kita stabil dan juga demokrasi kita kekal suci di negara kita ini kekal terpelihara. Bersama dengan kita Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertaulah Malaysia, Datuk Seri Akbar Sattar. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Datuk Seri, kenapa agaknya dilihat untuk PRU ke-15 ni penting sekali untuk kita menyebut tentang pengisytiharan harta, Datuk Seri? Ia merupakan satu perkara yang mana saya kira PRU ke-15 ni merupakan kita nak satu pilihan raya yang bersih lah. Dan yang kedua, kita dapati bahawa kalau kita isytihar harta tu maknanya kita lebih transparan lah. Tapi satu yang bagus di sini ialah kalau kita tengok walaupun Rafizi yang mula isytihar kan, tak ada siapa yang minta, tetapi itu merupakan mereka volunteer dan diikuti oleh parti-parti lain. Jadi ini merupakan satu uh, walaupun perlawanan, tetapi perlawanan yang agak baik dalam PRU ini lah. Dan juga Datuk Seri, adakah sekiranya pengisytiharan harta itu dibuat, ia sudah cukup untuk sebuah parti ataupun seseorang calon itu mencerminkan ketelusan mereka itu sendiri? Adakah ini bermakna mereka ini betul-betul telus ataupun ialah seorang yang berintegriti, kerana mungkin tak cukup bagi rakyat, mungkin tak cukup untuk sekarang isytihar harta, itu tidak pastinya menjamin mereka ini bersih daripada segala rasuah. Pandangan Datuk Seri? Yalah, tapi cuma sekurang-kurangnya pada permulaannya kita boleh baca seorang tu mungkin dia punya niat untuk menjadi ahli politik ni dengan declare dia punya aset kan, harta dia, untuk menyatakan kepada masyarakat bahawa ini sahaja harta saya ada. Jadi kita boleh buat pemeriksaan balik apabila mereka ni telah menjadi ahli politik, menteri dan sebagainya. Daripada itu, ini adalah salah satulah. Sudah tentu ini merupakan salah satu pada mekanisme. Tetapi selalunya, ini mustahak kan, selalunya apabila kita masuk politik, ada kuasa, selalunya kita bertukar. Ada kuasa, ada jawatan, kebanyakan daripada majoriti lah kita bertukar sebab disebabkan oleh kita tamak, kita nak kaya cepat dan juga dipengaruhi oleh orang-orang berkaitan lah. Itu possible. Tapi sebagaimana saya katakan, sekurang-kurangnya untuk permulaan ni adalah kita nampak dia ni sekurang-kurangnya bagus dari segi isytihar harta untuk menunjukkan bahawa mereka ni ikhlas, tak sembunyi kan. Lagipun untuk tingkat kepercayaan kepada pengundi lah. Lagipun dan selain itu untuk tingkatkan dia punya integriti dan juga credibility. Jadi saya rasa itu antara apa yang boleh disebutkan lah. Seperti yang disebutkan oleh Datuk Seri, ini adalah inisiatif untuk langkah-langkah untuk kita mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap ahli-ahli politik dan juga parti-parti politik. Dan juga Datuk Seri, adakah mungkin melihat harapan ini sebagai permulaan? Jika melihat harapan pula, adakah mungkin perlu ada selingan lain ataupun penambahbaikan? Mungkin perlunya ada third party ataupun pihak ketiga untuk mengkontrol atau mengawal sendiri ataupun mengaudit harta-harta daripada ahli politik ini sendiri, Datuk Seri? Itu merupakan satu cara yang baik. Sudah tentu permulaan ini merupakan permulaan baik. Mungkin selepas ini mungkin agensi-agensi tertentu boleh sama ada SPR ataupun agensi-agensi lain dapat memantau. Tapi sekurang-kurangnya yang terbaik ialah apabila seseorang itu memegang jawatan, apabila dipilih kan. Jadi selalunya sebelum contohnya kita dilantik untuk jadi menteri ataupun memegang
jawatan-jawatan GIC ya, selalunya patut kita isytihar harta lah, banyak mana. Dan selepas tu apabila kita berhenti daripada jadi menteri ke, jadi pengurusi GIC ke, pengarah-pengarah dalam GIC ke, kita isytihar sekali lagi. Jadi itu merupakan satu tindakan yang baik. Tapi di samping itu sudah tentu agensi penguatkuasa seperti SPRM dia juga boleh menggunakan maklumat ini untuk melihat. Kadang-kadang kita isytihar tu terlalu sikit kan. Kalau kita tengok terutama sekali pemimpin-pemimpin ataupun ahli-ahli politik, bukan menteri lah, yang dah berada dalam kementerian, jadi menteri 4-5 penggal. Kalau kita declare, anda declare kan orang pun boleh tikai. Sebab rumah di Bukit Damansara, di Bangsa, harga 20 juta, 30 juta kan. Kadang-kadang kita declare 25 juta. Jadi itu juga merupakan satu kesalahan apabila kita tak declare semua kita hide. Jadi agensi penguatkuasa boleh menjalankan siasatan. Jadi ini adalah perkara penting sebab selalunya seperti nyatakan apabila kita ada kuasa selalunya kita memegang menteri, timbalan menteri, itu merupakan suatu masa apabila ada kontrak dan sebagainya. Jadi selalunya perkara sedemikianlah akan memberi temptation lah, pengaruh pada kita untuk memperkayakan diri, kemungkinan besar kan. Kerana kadang-kadang apabila lihat duit banyak dan juga kontraktor tertentu lah yang tak ada integriti datang untuk menawarkan duit dan sebagainya. Jadi itu boleh gelap mata juga. Jadi integriti itu mustahak. Seperti saya nyatakan tadi, kuasa inilah kita nak tahu sama ada seorang itu benar-benar ada integriti ke tak, kita tengok selepas dia ada kuasa. Itu pun, kuasa pun kita tahu lama mana. Kadang-kadang setahun okey, 2 tahun okey, 3 tahun okey, 10 tahun tak okey kan. Jadi ini dikenali sebagai social bond. Jadi manusia ni dia lemah pada 3 perkara lah seperti selalu nyatakan. 3 harta, tahta, wanita. 3 perkara ni. Sebab orang yang kontraktor ataupun perasuah-perasuah yang tak ada integriti, selalu dia akan kaji tau. Kelemahan kita sebagai menteri ataupun orang ada kuasa ni apa dia. Kalau nak duit banyak, dia bagi duit. Nak harta, bagi harta. Nak pangkat, bagi pangkat. Nak wanita, dia bagi wanita. Itu antara dia lah. Saya akan ingat 3 yang disebutkan oleh Datuk Seri itu tadi. Okey, kalau kita melihat jugalah daripada segi, mungkin daripada kita lihat daripada pihak ahli politik dan juga parti-parti yang declare harta mereka. Dari segi keselamatan pula, bagaimana agaknya? Adakah ini mungkin boleh dikatakan menceroboh privasi mereka ataupun menceroboh mereka punya privasi dan keselamatan mereka sendiri, kerana ini melibatkan aset dan juga harta. Kerana mereka pastinya bimbang jika harta mereka mungkin terlalu banyak, mungkin ia menjadikan mereka terasa terancam oleh rakyat. Mungkin rakyat memandang mereka dengan enteng dan sebagainya kerana ada jutaan-jutaan ringgit dalam bank dan sebagainya. Adakah itu menjadi faktor kenapa ada setengah ahli politik yang masih belum isytihar harta mereka, Datuk Seri? Saya rasa antara faktor yang penting kerana kebanyakan daripada mereka ni bukan sebab keselamatan lah. Sebab setiap tahun kita tengok 10 orang terkaya di Malaysia kan, dia pun isytihar harta, tak ada jadi apa-apa pun. Pertama kita ahli politik, menteri, ada bodyguard sebagainya. Saya rasa di Malaysia tak sampai peringkat tu lah. Jadi tujuan ada udang sebalik batu tu. Dia tak nak isytihar sebab terlalu banyak. Tapi banyak pun tak salah jika sekiranya kita tak perlu takut. Jika sekiranya kita tak buat salah. Ya, berani kerana benar. Dan duit tu dapat daripada hasil-hasil yang halal. Tak salah. Dan sebagai seorang ahli politik yang ada duit lagi bagus, kita boleh membelanjakan kepada sebahagian dan sebagainya kepada pengundi-pengundi kita, kawasan-kawasan kita, itu adalah baik. Jadi untuk mengatakan bahawa bagi segala alasan tu, saya rasa benda ni tak berterima. Sebab ini merupakan satu piawai antarabangsa lah. Kita pergi negara-negara mana pun, sama ada kita kerajaan yang kanan dan juga ahli-ahli politik terutama sekali yang memegang jawatan lah, menteri, timbalan menteri, GLC dan sebagainya, pengarah sana sini, mesti isytihar. Dan ini boleh diaudit balik oleh rakyat lah. Sama ada apabila kita dah pegang menteri kan, apakah kita akan lebih kaya 10 kali ganda. Tapi kalau dilaksanakan dengan cara yang baik, tak apa, tak salah. Tapi masalahnya apabila kita terlibat dalam rasuah. Satu lagi perkara yang patut di isytihar harta ni, kerana kalau kita ikut Transparency International punya Global Corruption Parameter tahun 2020, tahun 2022, kita dapati bahawa antara 6 top list tu yang paling korup adalah ahli parlimen, nombor 1, nombor 2 polis dan sebagainya. Jadi ini di Malaysia, ini kajian di Malaysia.
Dan juga di luar negara kalau kajian ni selalunya polis nombor satu. Tapi di Malaysia ni tahun seingat saya tahun 2014 dengan 2020 dia letakkan 22 dia letakkan member parlimen atas sekali. Tapi sebelum ni selalunya polis dan sebagainya. Kalau kita bandingkan di negara Asia pun selalunya polis merupakan institusi yang paling rasuah. Tapi di Malaysia yang latest sekali ahli parlimen. Jadi sudah tentu ia patut kita declare aset supaya rakyat ni dapat percaya kepada kita, kredibiliti kita, dan saya rasa pengundi memang suka kita ni sekurang-kurangnya kita ikhlas pada peringkat awal. Tetapi selepas itu lainlah, kita ada pengawasan dan sebagainya. Okey, terakhir sekali Datuk Seri, mungkin saya nak tanyakanlah, wajarkah jika tindakan declare harta ni diwajibkan untuk PRU akan datang ataupun PRU ke-16 selepas ini? Ringkasnya Datuk. Saya rasa itu merupakan amalan baiklah supaya kita transparent kan, dan untuk memberi kepercayaan kepada rakyat. Maknanya kita ni tak sembunyi apa yang kita ada, dan tak salah jika kita kaya kalau kita ada 1 bilion tapi ia boleh diberitahu kepada pengundi. Dan saya rasa pengundi pun happy sebab orang yang menjaga ni, pengundi ataupun calon yang menjaga kawasan kita ada orang kaya, senang dapat duit kan, dan kemungkinan besar mereka tak salah guna kuasa. Tetapi sudah tentu kadang-kadang ada juga orang kaya tu dia apabila ada jawatan dia memperkayakan diri. Jadi ini adalah isu integriti kan. Jadi itu sebabnya saya rasa isu declare asset ni perlu disokong dan juga untuk kebaikan. Baik, terima kasih Datuk Seri Akbar Sattar, Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertaulah Malaysia, yang berkongsikan kenapa perlunya declare harta ini dilakukan untuk masa-masa terdekat. Dan ini adalah satu permulaan yang baik untuk PRU ke-15 ini, kerana kita melihat banyak juga parti-parti ataupun banyak juga calon-calon yang bakal bertanding untuk PRU ke-16 ini sudah berani menunjukkan, mendeklarkan, isytiharkan harta mereka untuk rakyat bagi mengembalikan kepercayaan rakyat. Saya kira itu sahaja untuk segmen Malaysia Memilih jam 5 petang hari ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.